إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati, merahmati dan kurniakan kebaikan kepada kita. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada Puan Pengurusi Pemula Bicara pada malam ini yang dikasihi Bonda Rosniati selaku Pengurusi Gemenur Iman dan seluruh pimpinan Gemenur Iman dan seluruh yang hadir pada malam ini, yang mudah-mudahan Allah berkati, Allah beri rahmat sentiasa pada kita dan beri petunjuk pada kita insya-Allah. Yang pertama, syukur pada Allah, Allah izinkan kita bersama dan terima kasih beri peluang jemput saya untuk bersama dalam kuliah maghrib insya-Allah. Atas kemampuan, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang diberi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Saya nak mulakan ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara. 4 perkara ini menjadi amanah pada kita. Saya akan ditanya, kita semua akan ditanya. Bagaimana kita memegang amanah yang Allah beri ini dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Yang pertama, Allah akan tanya umur kita, ke mana kita habiskan masa kita. Mudah-mudahan di antara maghrib dan isyak ini disebut sebagai awabin. Masa yang kadang kita lekakan, masa yang kadang kita lalaikan. Yang terbaik kita isi dengan salat sunat paling kurang 2 rakaat. Ya, di antara 2 salat ini, di antara maghrib dan isyak, sementara nanti isyak. Dan kita isi dengan majlis ilmu sebegini. Dan mudah-mudahan ada ingatan yang terbaik. Sebab apa kita nak umur kita barakah, umur kita berkat. Yang hari ini bukan hanya pembaziran daripada sudut duit, bukan hanya pembaziran daripada sudut makanan, masa juga kadang kita bazirkan, kita sia-siakan, yang akan jadi amanah. Allahu Akbar. Yang kedua, Allah akan tanya berkaitan harta. Mana dapat, ke mana kita belanjakan, ke mana kita gunakan, ke mana kita habiskan. Dan yang ketiga berkaitan dengan ilmu. Kita belajar ni untuk kita rendah diri, untuk kita makin tunduk, untuk kita makin takut dengan Allah. Agama yang kita belajar untuk kita makin dekat dengan Allah. Faham agama bukan untuk kita merendahkan orang lain. Dengan ilmu ini makin belajar, makin kita dekat dengan Allah sebenarnya. Ini makin rendah diri, bukan sombong diri. Dan yang keempat berkaitan tubuh badan kita. Kita letih hari ini, apa yang kita ketikkan, apa yang kita usahakan. Ya, abdan fima ablah. Allah akan tanya saya, tanya kita semua. Jadi mudah-mudahan kita ambil peduli. Sementara ada kehidupan, walaupun dunia ini penuh dengan fitnah, yang namanya ujian. Bila sebut fitnah, ini ujian. Fitnah yang paling besar adalah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan sambung berdasarkan buku ini, muka surat 130, berdasarkan tajuk Kecelaruan Nilai Kemanusiaan Umat Islam. Kecelaruan Nilai Kemanusiaan Umat Islam. Celaru. Yang akan datang kita akan jumpa orang Islam ini, nilai-nilai manusia ini dia celaru dengan nilai kemanusiaan. Sama ada dia buat kebaikan dalam keadaan ikhlas kerana Allah, atau sekadar untuk apa dia? Untuk dia punya konten, untuk dia punya media sosial, untuk tunjuk pada orang, atau kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kena fikir apa yang kita buat Allah suka atau manusia suka. Kadang kita pilih dulu apa yang manusia suka. Kita ketepikan apa yang sebenarnya Allah suka. Allahu Akbar. Ingat, hidup kita ni nak cari redha Allah, bukan nak redha manusia. Utamakan redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah manusia ni akan ikut sama. Ya, hablum minallah, hablum minan nas.
Baik, seluruh yang dirahmati Allah yang ada buku ni, cuba buka muka surat 130 di bawah tajuk kecelaruan nilai kemanusiaan umat Islam. Baik, manusia adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh ciptaan Allah dan diangkat menjadi khalifah wakil Allah di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan manusia mengelola serta mendaya gunakan apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidup dan maslahat kehidupan. Allahu Akbar. Ya, itu sebab manusia yang terbaik, ya, manusia ini adalah makhluk yang terbaik, dan manusia yang terbaik adalah manusia yang Allah redha setiap apa yang dilakukan. Bila kita nak lakukan sesuatu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena fikir sesuatu. Allah suka, Allah redha atau sebalik. Dengan status khalifah fil ardi, wakil Allah di muka bumi, manusia harus sentiasa berbakti kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, sentiasa menegakkan keadilan dan perdamaian serta menghubungkan tali persaudaraan, menjaga kelestarian bumi serta mengawal keseimbangan ekosistem daripada segala yang merosakkan alam. Hari ini ekosistem banyak dirosakkan, pokok-pokok ditebang. Pokok-pokok ditebang, kadang banjir, apa sebab? Ekosistem rosak. Tak ada saliran yang betul dan sebagainya. Dan hari ini kita diuji dengan apa dia? Dengan cuaca yang amat panas. Walaupun kita di sebelah KL, di sebelah sini ni kan, petang hujan, tapi bagaimana? Subhanallah, Allah datangkan sesuatu itu bukan satu kezaliman, tapi ada kerosakan yang manusia itu lakukan sebenarnya. Hari ini ada kematian lagi, bagaimana akibat daripada strok haba yang sebelum ni di Kelantan, sampaikan subhanallah, hangus organ dalam dia semua. Subhanallah, Allah punya aturan, dan apa pun bermula daripada kerosakan yang kita lakukan. Na'udzubillah min zalik. Baik, sungguh pun demikian, kedudukan manusia di alam ini akan lebih hebat daripada malaikat dan boleh menjadi lebih buruk daripada haiwan. Manusia ni baik, dia lebih hebat daripada malaikat. Tunduk, ada yang rukuk, ada yang sujud, hebat. Tapi bila mana perangai dia buruk, lebih buruk daripada binatang. Binatang ni tak ada akal. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Disediakan neraka Jahannam tingkatan neraka yang paling atas untuk jin dan manusia. Yang macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi lalai hati ni. Tengok ceramah ni, oh hebat, tapi lalai tak sampai. Baca Quran lalai tak sampai. Subhanallah, sembahyang pun tak sampai, lalai. Itu sebab akan datang berlaku baca Quran hanya di tenggorokan, tak sampai di hati, tak sampai di peribadi dan sebagainya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Baik, oleh yang demikian itu, manusia sendirilah yang menentukan nasib, apa maksud dia, masa depan hidup dan kehidupannya. Manusia akan dapat mengatasi para malaikat jika tulus ikhlas beriman dan banyak beramal soleh. Tulus ikhlas beriman dan banyak beramal soleh. Maksud dia tulus ikhlas ni apa dia? Segala-galanya kerana Allah. Ikhlas ni bukan satu benda yang mudah. Allahu Akbar. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad atau kul huwa, orang sebutkan, ada tak jumpa perkataan ikhlas? Tak jumpa. Tak jumpa perkataan ikhlas. Tapi dengan kita baca itu, bagaimana kita mengesakan Allah. Dalam ibadah kadang menduakan Allah. Dalam ibadah kadang ada letakkan sesuatu selain daripada Allah. Bukan mudah untuk telus. Itu sebab ciri-ciri ahli syurga, kita ulang kaji balik. Ciri-ciri ahli syurga yang pertama apa dia? Khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Itu dia yang pertama. Yang kedua, tinggalkan perkara yang sia-sia. Mungkin kita boleh ulang kaji balik, saya pernah sebut sebelum ini. Yang pertama, ciri-ciri ahli syurga, khusyuk dalam solat. Yang kedua, tinggalkan perkara yang sia-sia. Yang pertama apa dia? Minta maaf, tadi yang kedua, sebenarnya khusyuk dalam solat. Yang pertama, iman. Iman inilah yang bawa kepada keikhlasan kita. Qul huwallahu ahad. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman. Itu iman. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Yang keempat, jaga amanah. Yang kelima, perbanyakkan amalan yang baik, tinggalkan langsung amalan yang jahat. Yang keenam, apa dia? Orang yang suka bersedekah
Dan yang terakhir adalah balik kepada solat. Orang yang jaga solat. Bila sebut gambaran begini, amal-amal soleh ini masuk syurga bukan dengan amal soleh, tapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang kita buat dengan amal soleh akan datang. Apa yang kita buat ini mengundang redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Ada binatang yang sujud, yang berdoa, yang berzikir. Tapi tak sama. Beza dengan makhluk yang namanya manusia. Sebab apa? Ada akal. Dia boleh beza. Boleh beza antara yang betul dengan yang tak betul. Allahu Akbar. Boleh berfikir. Maka nilai kemanusiaan seorang insan, seorang manusia diukur daripada keimanan dan kekufurannya. Maksud dia, kemanusiaan seorang manusia ni diukur dua ni. Beriman dengan kekufuran. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia layak disebut manusia. Nampak? Layak disebut manusia. Dan nilainya lebih tinggi, utama daripada malaikat. Serta layak dilabelkan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bermakna orang yang beriman ini layak disebut manusia. Yang tak beriman tak layak disebut manusia. Allahu Akbar. Itu gambaran dia. Manusia yang kufur, yang bergelumang dengan kesyirikan, tidak layak disebut manusia dan nilainya lebih rendah daripada haiwan. Serta dilabelkan syarul bariyah. Apa dia syarul bariyah? Tadi khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Al-Quran menyatakan harga manusia yang mengkufuri ayat-ayat Allah adalah sepadan dengan haiwan, bahkan lebih rendah lagi daripada itu. Seluruh yang dirahmati Allah, saya nak mengajak, bila kita duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu, kita dengar ingatan Allah, kita dengar ingatan daripada Nabi SAW, kita muhasabah diri kita balik. Kita di tempat yang mana? Bagaimana keadaan diri kita? Bila Allah hidupkan kita lagi, seluruh yang dirahmati Allah, teman-teman, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, inilah peluang untuk kita perbaiki diri kita. Orang yang dah mati, dah habis dah riwayat dia. Apa yang dibawa, apa yang dilakukan, sampailah dia mati, itulah bekalan dia. Kita ni ada peluang lagi. Bila kita dengar ingatan-ingatan Allah dalam majlis ilmu, tiba-tiba kita rasa, macam kenalah. Macam aku ni ada macam ni lah. Itulah sebenarnya rahmat Allah untuk kita berubah. Allah gerakkan kita duduk sini dalam majlis ilmu, itu semua dengan izin Allah. Saya boleh berada bersama pada malam ni, saya boleh bercakap, semua dengan izin Allah. Segala-galanya apa yang berlaku adalah ketentuan, bukan kebetulan. Adalah ketentuan dengan kebetulan. Itu sebab kita hari ini, apa yang Allah datangkan yang kita lalui, jangan ada keluhan, tetapi kesyukuran sebenarnya. Walau nampak benda tu penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran, apapun dengan kesedihan, kita anggap dengan kesyukuran. Sebab apa? Allah beri ada hikmah dia. Allah beri ada hikmah dia. Allahu Akbar. Kadang orang bertanya kan, dalam raya ni banyak. Dalam kita bercakap, dalam kita menegur, tak kahwin lagi, tak ada anak lagi. Kenapa anak baru seorang? Kenapa begini-begini? Sebenarnya yang kita pertikai adalah apa dia? Apa yang Allah beri. Kita pertikai masalah yang datang, kita pertikai apa yang dah berlaku, kita tak boleh terima dengan apa yang berlaku, sebenarnya kita pertikai apa yang Allah datangkan pada kita. Setiap yang berlaku ada hikmah dia. Ni ada sahabat saya tanya, dia mengadu, Ustaz, dah lama tak ada anak. Saya kata, Allah gambarkan ahli syurga pun ramai yang masuk syurga tanpa ada anak. Diuji tak ada anak. Kadang bila ada anak, itulah ujian kita sebenarnya. Anak itulah boleh jadi penyebab syurga atau penyebab neraka. Yang tak ada anak ni jangan sedih. Sebab apa? Setiap yang berlaku tu, setiap yang berlaku Allah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beri setimpal dengan kemampuan kita. Jangan sedih. Itu sebab hidup ni ada nasib. Hidup ni ada apa yang kita tempuh ni ada nasib dia. Ni dah mula orang nak ke Mekah. Saya insya-Allah dijemput lagi untuk bertugas tahun ni. Macam tu juga pengalaman saya pergi, walaupun selalu pergi
akan ada nasib, akan ada maksud dia keadaan yang beza-beza. Itu sebab saya kata bagaimana hidup kita ni sampai kita mati tu baik atau tak baik itu nasib. Macam tu yang kita lalui dalam ibadah, yang kerja haji, duduk di Arafah dan sebagainya, kadang menentukan kita nasib kita bagaimana. Susah dan senang. Allah jemput bukan dengan sebab duit. Ada yang ke Mekah tanpa duit. Yang orang kaya ni. Ada yang ke Mekah subhanallah kadang duit tak banyak. Ada yang ke Mekah duit banyak dengan belanja yang sangat mahal, VVIP. Allahu Akbar. Seluruh yang dirahmati Allah. Saya sedang menulis satu buku VVIP tetamu Allah. VVIP tetamu Allah. Dari sudut duit, dari sudut hati atau sebenarnya. Atau sebaliknya. Doakan saya insya-Allah sebelum haji ni setiap buku tu yang berhajat boleh hello saya lebih kepada apa dia? Lebih kepada muhasabah diri lah. Sebab apa dalam buku ni belum sampai atau dah sampai, orang ke Mekah tujuan komersial. Orang ke Mekah bukan tujuan ibadah. Berapa ramai yang ke Mekah lebih kepada review sekian, review makan, review begini-begini, hotel dan sebagainya. Tapi bagaimana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu sampai atau tidak. Macam itulah duduk dalam majlis ilmu. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Manusia yang kufur dan bergelumang kesyirikan tidak layak disebut manusia dan nilainya lebih rendah daripada haiwan serta dilabelkan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Al-Quran nyatakan harga manusia yang mengkufurkan ayat-ayat Allah adalah sepadan dengan haiwan, bahkan lebih rendah daripada itu. Sebagaimana ingatan Allah daripada surah Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati. Itu ayat yang saya baca tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. A'yunul la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Adhanul la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adal, mereka itu seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Allahu Akbar. Ingat, mata bagaimana kita memandang, telinga bagaimana kita mendengar, telinga bagaimana mendengar, hati ni bagaimana kita merasakan. Allahu Akbar. Kita muhasabah balik. Bila jadi macam ni, ulaika kal an'ami bal hum adal. Allah gambarkan apa dia? Allah gambarkan tak ubah macam binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, dan itulah gambaran mereka yang lalai. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik bila sebut celaru nilai kemanusiaan tu bagaimana. Allahu Akbar. Itu sebab kita hari ni ujian atas iman kita. Apa yang kita nampak itu yang kita peduli, yang kita tak nampak itu tak peduli. Faham tak? Pahala dosa tu tak nampak. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita buat kebaikan, kita dapat pahala, kita dapat redha Allah, tak nampak. Bayangkan duduk dengan ceramah ni dapat duit, berapa ramai yang akan duduk. Sebab apa? Benda nampak. Benda tak nampak ni lah ujian atas kita. Allahu Akbar. Kesan daripada Ramadan, mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada neraka. Saya sebut sebelum ini, ada orang hidup dekat dunia, masih hidup lagi, tapi namanya terpampang dekat pintu neraka. Na'udzubillah. Ada orang hidup lagi kat dunia, tapi namanya dah tercatat dekat pintu syurga. Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Jadi kita muhasabah balik, belen-belen, baki-baki, sisa-sisa umur kita yang tinggal. Walau kita harungi dengan kesedihan, atau kita harungi dengan kesakitan, kesusahan, kita harungi. Sebab apa? Kita ni hamba Allah. Bukan kita hamba duit, bukan kita hamba dunia, bukan hamba isteri, bukan hamba suami, bukan hamba anak-anak, tapi kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kini lihatlah realiti kehidupan orang-orang masa kini. Ramai dalam kalangan mereka digambarkan Al-Quran bagaikan keldai, orang berilmu yang ilmunya tidak diamalkan, atau orang yang mempunyai kebenaran tetapi menyembunyikannya. Pada zaman ini tidak sedikit jenis manusia seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bagaikan unta, sesat dan mendustakan ayat-ayat Allah.
Ramai di antara mereka juga digambarkan Al-Quran bagaikan haiwan ternakan, orang-orang yang bertuhankan hawa nafsu. Dunia ni kata ulama macam bangkai yang digonggong oleh anjing. Di kerumun anjing ditarik sana tarik sini. Macam itulah gambaran dunia. Kita ni bila kerja dunia kita tak samalah macam bangkai yang diregut oleh yang digonggong oleh anjing ni. Kita ikut ke sana ke sini sini. Allahu Akbar. Tapi janji Allah, orang yang sedar hidup dia untuk apa? Dia bermatlamatkan akhirat, dia matlamatkan subhanallah kerana Allah. Subhanallah, dunia ni akan bersama dengan dia. Kita pegang, kita tengok antara ayat yang benar-benar kita faham. Subhanallah, hebat orang yang bertakwa ni apa dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, kita sandarkan pada Allah, kita balik pada Allah, kita tak jauh pada Allah. Apa dia? Allah keluarkan daripada masalah. Allah keluarkan daripada jalan susah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tak sangka-sangka. Allahu Akbar. Subhanallah, kita muhasabah balik. Itu sebab ahli syurga ada 4 juga sifat dia. Apa dia? Hayyin. Hayyan atau hayyin, ketenangan. Layyin, kelembutan dalam bercakap. Lepas tu apa dia? Sahal. Sahal ni mempermudahkan urusan orang lain. Qarib. Qarib ni orang yang dekat dengan Allah dan orang yang dekat pada orang lain untuk dibantu. Allahu Akbar ni. Itu sebab kita bantu orang, kita akan dibantu balik. Kita ikhlaskan. Hari ni walau apa keadaan, biarlah kita bantu orang-orang tu tak hargai, kita buat kerana Allah. Jangan sedih. Jangan sedih. Sebab apa bila kita sedih, tak hargai, susah-susah, aku tolong dia, buat dia. Ingat, kita buat kerana siapa? Kerana Allah kan? Tak apa. Dia tak hargai, tak apa. Allah pandang. Allah melihat sebenarnya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ingatkan diri saya juga seluruh yang dirahmati Allah. Bila Allah bagi hidup lagi, kita dengar ingatan-ingatan ini, ada kebaikan yang belum kita sempat buat, inilah peluang untuk kita buat. Bila mana Allah masih hidupkan kita, kita kena sedar peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita top up, peluang untuk kita himpun bekalan yang sangat panjang di kehidupan di akhirat. Itu kita kena ambil peduli. Jangan sedih. Apa yang orang miliki, tapi kita kena rasa syukur apa yang kita ada sebenarnya dan kita hargai dengan sebaik-baik. Baik. Tidak kurang juga jenis manusia yang digambarkan Al-Quran seumpama anjing. Orang yang menukar iman dengan kenikmatan harta benda duniawi, atau orang yang menjual agama demi kekayaan harta benda. Dia bercakap agama untuk tujuan dunia. Dia bercakap sekian tapi dia tak buat. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab orang yang masuk neraka mula-mula adalah di kalangan alim ulama. Dia ada ilmu tapi dia tak menyampaikan, dia tidak beramal. Dia sampai tapi dia tak beramal, dia tak buat dengan apa yang disampaikan. Na'udzubillah min zalik. Ingatan diri saya yang utama. Baik, dan 14 abad yang lampau, Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kemunculan manusia-manusia berwatak haiwan yang menyebabkan kecelaruan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Ibn Hibban yang bermaksud, akan datang satu masa kepada umatku, pada zaman itu nilai manusia beriman lebih rendah daripada kambing-kambing dan perbuatannya lebih buas daripada serigala yang lapar, yang berhari-hari tidak bertemu makanan. Allahu Akbar. Ini perumpamaan orang yang subhanallah nilai manusia tu yang beriman rendah daripada kambing-kambing dia. Tak ubah macam binatang. Allahu Akbar. Itu sebab iman kita ni kena kuatkan. Diuji dengan nafsu, diuji dengan dunia dan sebagainya. Bagaimana benar-benar kita ambil peduli. Allahu Akbar. Takut. Zaman hari ni zaman dunia, kena kejar dunia. Zaman subhanallah, orang cari begini. Kalau tidak diletakkan sebagai ketinggalan zaman, akan miskin dan sebagainya. Biarlah kita dilekeh tentang dunia. Dengan kita Allah pandang lekeh tentang agama. Akhirat kita tak peduli. Islam hanya nama je. La yabqa minal Islam illa ismu. Nanti tidak akan ada yang tinggal melainkan nama je Islam. Tapi cara hidup, keimanan dan sebagainya tak ada. Yang kedua, la yabqa minal Quran illa rasmu. Quran tu hanya tinggal tulisan tapi tak ramai yang baca. La yabqa minal masjid illa al-bina.
Masjid itu hanya yang gah, hanya yang dikagumi apa dia, hanya binaan semata-mata. Berlaku kan? Berlaku dah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita tengok balik, faktor kejatuhan nilai kemanusiaan seorang manusia adalah keingkaran terhadap syariat Allah. Saya ulang balik. Jatuhnya nilai kemanusiaan sebab keingkaran terhadap syariat Allah, tak nak ikut agama, dan kecintaannya terhadap dunia. Dua ni. Engkar terhadap Allah, agama, dan yang kedua terlalu cintakan dunia. Nabi bagi tahu dah, umatku akan dihinggapi satu penyakit. Al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa dia? Nabi jawab, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cintakan dunia dan takut akan mati. Kita cek diri kita ni, takut tak mati? Apa sebab takut? Tak ready. Itu sebab orang yang bijak adalah orang yang ingat mati dan bersiap sedia untuk mati. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni, ibadah yang kita lakukan sebelum ni munajat. Subhanallah, syukur sangat-sangat bila dijemput munajat. Tak pernah munajat secara online ni. Pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi 1 jam. Allahu Akbar. Kita nangis sama-sama. Kerana apa? Kerana Allah. Kerana apa? Kerana Allah. Kita nak redha Allah. Jadi kita muhasabah balik. Untuk persediaan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua adalah orang yang pertama tadi cinta dunia dan takut akan kematian. Nak tengok kita cinta dunia atau tidak, bila mana masuk waktu solat, bagaimana keadaan kita. Masuk waktu solat, bagaimana keadaan kita. Kita segera memenuhi tuntutan panggilan Allah atau dalam keadaan kita layan lagi dunia ni. Allahu Akbar. Macam kita nak masuk isyak kejap lagi ni, kita duduk dalam majlis ilmu tak apa. Kita lambat sedikit tapi jangan terlalu lambat. Allahu Akbar. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah. Kerana itu, orang yang sengaja menggadaikan keimanan. Orang yang menggadaikan keimanan dan keislamannya demi kenikmatan dunia, ia tidak layak disebut manusia. Saya ulang balik, siapa yang tak layak disebut manusia? Orang yang gadaikan iman. Islam demi kenikmatan dunia. Allahu Akbar. Dia nak rebut, terlalu ikutkan nafsu. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sekejap, kita dengar alunan azan. Kalau ada yang dengar, kita sahut dan kita banyakkan doa insya-Allah. Sekejap, kita berhenti sekejap. Asyhadu an la ilaha
Baik, seluruh yang dirahmati Allah, doa yang Nabi bagi tahu tidak akan ditolak. Allah tak akan tolak bagi hamba-Nya yang berdoa ketika azan berkumandang, dan yang kedua ketika hujan turun dengan lebat. Di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita bagaimana hadis Nabi dalam riwayat Ibn Hibban, tiada yang menyuburkan cabang-cabang kehinaan, kerendahan dalam diri manusia selain benih-benih ketamakan. Apa maksud ketamakan? Rakus terhadap dunia. Dan maksud rakus apa dia? Dia ambil dunia dalam keadaan menipu, mengambil dunia dalam keadaan kezaliman, ambil dunia diketepikan Islam dan iman dia. Allah Akbar. Namanya rakus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya juga bahawa cinta dunia adalah segala keburukan. Cinta dunia adalah segala keburukan serta melapangkan jalan kehinaan dan kehancuran duniawi maupun ukhrawi. Allahu Akbar. Saya ulang balik, cinta dunia adalah segala keburukan serta melapangkan jalan kehinaan. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Daripada surah Al-Lail. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Barang siapa beriman, bertakwa benar-benar pada Allah dan membenarkan kebaikan, Allah lorongkan benar-benar, lapangkan benar-benar kebaikan pada dia. Ya, kemudahan kebaikan pada dia. Ingat, orang yang Allah redha pada dia, apa tanda dia? Antara tanda dia, bagaimana dia mudah melakukan kebaikan berterusan, bermakna Allah redha pada dia. Di saat subhanallah dia melakukan kehinaan dan mudah melakukan kehinaan, di saat itulah Allah ketepikan dia, Allah murka pada dia. Na'udzubillah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tadi yusra ni usra. Siapa dia? Orang yang bakhil, orang yang sombong pada Allah dan mendustakan kepada kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah lapangkan, Allah lorongkan keburukan pada dia. Allahu Akbar. Allah tak nak dibuat baik dan Allah lorongkan dia ke buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, yang hadis Nabi, kita tengok riwayat Abu Daud, yang hadis yang terakhir ni apa dia? Yang bermaksud kelak akan menimpa umatku penyakit perbuatan buruk umat-umat terdahulu. Apa dia? Iaitu sikap sombong. Tengok diri kita. Kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur, Allah akan tambah. Kadang tak nampak pun kuantiti tu bertambah, tapi kualiti tu, apa dia? Manfaat kebaikan tu ada. Allahu Akbar. Kita nak umur kita berkat. Subhanallah. Ya, itu yang sebenarnya keberkatan tu. Ya, kita nak harta kita berkat, yang kita infakkan, yang kita dermakan. Kita nak ilmu kita berkat, yang kita sampaikan walau sedikit, yang kita amalkan benar-benar. Kita nak tubuh badan kita berkat, kita penatkan ke mana? Penatkan ke jalan Allah. Allahu Akbar. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh badan mereka dicagarkan untuk berperang, untuk menegakkan agama Allah. Kita tak ada dalam peperangan, tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni fi sabilillah. Ya, Allahu Akbar. Kita perjuangkan agama Allah. Sebanyak mana kita cagarkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kemenur iman ni, ya, kumpulan usrah ni, subhanallah, anda wujudkan kumpulan ini kerana Allah. Ya, elak daripada untuk riak, ya, untuk dunia dan sebagainya, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah. Apa dia? Saya sambung balik hadis ni. Yang pertama, sikap sombong, kufur nikmat dan lupa syariat agama dalam memperoleh kenikmatan duniawi. Mereka berlumba-lumba mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan kekayaan harta benda. Allahu Akbar. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan iri hati, dengki dan dendam, sehingga mereka tidak takut melakukan kezaliman. Allahu Akbar. Ini benda-benda yang diikuti umat hari ini atas umat terdahulu. Ya, dan perkara ini bila dibuat menjadi kebinasaan, menjadi sesuatu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita ni hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, kita nak cari kekuatan. Islam tu dagang dan akan kembali dagang. Beruntunglah orang-orang yang asing, beruntunglah orang-orang yang umpamanya asing, pelik, dagang. Apa dia?
dalam suasana yang tak ada agama tapi dia boleh beramal dengan agama. Majlis ilmu ni nak duduk ni bukan mudah. Bukan mudah nak duduk ni. Lebih hari ni kita layan handphone, tengok media sosial, tengok orang punya status. Allahu Akbar. Betul. Kadang kita hari ni kita kena fikirkan status kita dengan Allah bagaimana. Kita sibukkan hak Allah dengan Allah ni apa ni? Hari ni sibuk cerita orang, cerita Allah apa kita peduli? Allahu Akbar. Ni saya lah, ingatan diri saya. Betul. Kadang kita ni kan suami isteri depan duk main handphone lagi, anak-anak depan duk main handphone lagi, mak bapak depan duk handphone lagi. Sedangkan itulah syurga kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Dalam masjid pun, sibuk lagi dengan handphone. Dengar khutbah pun masih lagi dengan handphone. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, itu namanya fitnah, itu namanya ujian. Jadi kita muhasabah sama-sama, kita ingatkan. Kadang bukan mudah nak cakap dengan isteri, bukan mudah nak cakap dengan suami. Masing-masing ada ego. Bukan mudah nak cakap dengan anak-anak. Tapi mudahnya kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, campakkan hidayah kepada dia. Aku tak mampu ya Allah. Jadi subhanallah, kita muhasabah sama-sama. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita renung realiti kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukarkah menemui manusia berstatus Muslim yang berperangai seperti serigala berbulu kambing? Serigala berbulu kambing. Iaitu perbuatan licik dalam interaksi sosial, mengambil kesempatan dalam kesempitan, menyerang lawan atau buruannya dengan cara yang kejam atau menyingkirkan saingan dalam perburuan dengan cara penyamaran atau perangkap. Dalam zaman moden kini, susahkah menjumpai sebahagian daripada kaum muslimin yang bersikap tamak dan rakus terhadap harta benda dunia serta berperangai seperti binatang. Susah tak nak jumpa? Tak susah. Ingatan kita, jangan tunjuk orang lain, ingatan kita. Dalam mendapatkan kekayaan serta mengaut kenikmatan duniawi. Allahu Akbar, wallahu alam. Selesai daripada tajuk ni, saya buka. Ada soalan daripada seluruh yang bersama pada malam ini. Silakan. Ada tak soalan? Silakan kalau ada soalan. Ustaz, sebelum tutup kuliah boleh baca surah Al-Mulk ke Ustaz? Ada permintaan. Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan jemaah. Kita baca terus kan? Sekejap Ustaz, kalau ada yang nak tanya. Sekejap ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sedikitlah tentang bila Ustaz kata sifat-sifat ahli syurga tu kan. Saya teringat tentang infak. Orang yang banyak berinfak tapi kata-kata dia masih tak menjaga. Ya Allah, saya rasa macam dia sebenarnya macam ni buat. Bila sebut ahli syurga, dia bukan salah satu. Dia kena ada 7 yang utama. Orang yang beriman dalam bersedekah, dia tak akan menyakiti orang lain. InsyaAllah. Itu sebenarnya dia. Itu sebab sedekah yang terbaik adalah dalam diam. Sedekah yang terbaik dalam keadaan dia tidak menyakiti orang yang disedekahkan. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama. Silakan. Atau kita terus ke surah sama-sama boleh? Silakan. Ustaz, tadi ada yang Ustaz cakap 4 ciri-ciri orang yang beriman. Yang memiliki yang utama. Yang memiliki ketenangan, ayat ketenangan, lain kelembutan dalam berbicara, kelembutan peribadi dia. Yang ketiga sahlun, orang yang mempermudahkan, dan karib, orang yang akrab. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah didekati oleh manusia, senang dengan dia. Itu ciri-ciri ahli syurga. Yang utama. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Pasal sedekah ni Ustaz kan, memang kita memang nak bersedekah tu memang kerana Allah kan. Tapi kenapa ya Ustaz, bila kita lepas bersedekah tu kita rasa satu kepuasan yang amat sangat sehingga kan mengalirkan air mata kita. Adakah itu riak Ustaz? Wallahu a'lam. Saya boleh sebut begini. Ialah kadang Allah campakkan orang yang buat kebaikan ini, dia akan seronok melakukan kebaikan. Kadang dengan air mata tu wallahu a'lam. Air mata tu kita kerana ikhlas, kerana Allah.
Allah yang maha tahu. Biar pada manusia kadang kita nampak riak, tapi kita dalam hati kita yang tahu bagaimana sebenarnya. Dalam hati kita bagaimana sebenarnya, kita yang tahu. Allah Akbar. Itu sebab sedekah daripada perkataan sidqun, membenarkan. Kita diam-diam. Betul, jujur saya katakan, bila kita dah terbiasa istiqamah dengan sesuatu amalan kebaikan tu, bila kita tertinggal tu kita rasa bersalah. Macam orang yang terbiasa dengan tahajud, orang yang terbiasa dengan sedekah, dia rasa ya Allah, rasa sedih tak bantu. Rasa sedih tak bangun. Rasa sedih tak buat begini. Hanya Allah yang tahu. Biar pada manusia, tapi macam tadi yang bertanya kan, menangis tu bukan nak riak sebenarnya. Tapi ialah dalam diam kita merasakan ya Allah, orang yang kita bantu. Saya jujur saya katakan, saya buat produk beras, niat yang utama untuk bantu orang. Kadang setiap hari ialah antara dia betul tak betul tu saya serah pada Allah yang boleh. Jangan kita hampakan dia, walau sedikit kita bagi. Ramai yang telefon, ada yang telefon daripada Penang, OKU, dia kata rumah nak kena halau. Ada yang dia kata suami baru meninggal aksiden, muda lagi, ada anak 3 orang. Subhanallah, lepas tu keluarga arwah suami halau pula. Lagi hutang-hutang, arwah suami letak nama dia. Macam-macam ujian. Jadi kita ni bila berhadapan dengan begitu, kita kena fikir satu, Allah nak sampaikan kebaikan pada kita macam-macam cara. Termasuk gambaran sedekah. Rasa kita boleh bagi, kita bagi. Rasa tak boleh bagi, kita cakap dengan cara yang elok. Jangan kita hampakan dia. Macam ni lah, sekadar ini yang saya mampu. Yang diminta tu saya tak mampu, tapi yang sikit ni saya mampu. Subhanallah, kita cuba. Kita cuba yang tadi sahlun, mempermudahkan orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa lagi? Atau kita nak tutup? Atau kita nak baca surah Al-Mulk? Atau kita nak baca sendiri-sendiri? Baca Ustaz pimpin lah bacaan surah Al-Mulk, insyaAllah. Baik. Ada soalan dah? Baik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita mulakan dengan mulut kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه من كل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini, Ya Allah. Berkatilah seluruh yang bersama pada malam ini, Ya Allah. Berkatilah, Ya Allah, mereka-mereka yang sedang diuji, Ya Allah. Rahmatilah mereka seluruhnya, Ya Allah. Ampunilah dosa kami yang sangat banyak ini, Ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, Ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Ya Allah, sentuh hati-hati kami, kesan di hati kami, benar-benar ingatan-Mu, Ya Allah, yang kami pelajari pada malam ini, Ya Allah. Kalam-Mu yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami pelajari, Ya Allah, yang kami dengar, yang kami baca, Ya Allah, benar-benar terkesan keimanan, ketakwaan pada kami, Ya Allah. Benar-benar pada Engkau, Ya Allah. Jadikan seumur kami keberkatan, bukan kemaksiatan, Ya Allah. Jadikan, Ya Allah, seluruh kehidupan kami dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi sekadar ini daripada saya, minta maaf saya batin. Kerana saya doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas kongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, dapat kefahaman, mendapat manfaat daripada apa yang Ustaz sampaikan. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sedikit ibahan Ustaz, kuliah untuk malam ini, selepas ini pada pukul 9.15 malam kita bersama dengan Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan belajar tentang makhrijul huruf, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama dengan Gemanul Iman. Saya mewakili Gemanul Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan itu daripada kami sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat As. Ustaz dah keluar Ya, Mira, Ustaz sudah keluar. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم.